من سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Musi Masjid Qaryah Kamubaya, Tuan Haji Zainal Azim, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan diharapkan segala amalan dan perbuatan kita diterima oleh Allah hendaknya insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung kuliah kita ataupun perbincangan kita, iaitu hadis yang ketujuh. Sambungan hadis yang ketujuh yang bertajuk pelbagai jenis nasihat. Seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang bermaksud agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, kerana siapa? Sabda baginda SAW, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat semuanya. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Muslim pada hadis yang ke-55, Abu Daud hadis bernombor 4944, An-Nasai jilid 7 156. Jadi kita tengok kepada, sebelum tu saya telah menerangkan berkenaan dengan perawi hadis, iaitu Abu Tamim Ad-Dari. Sebab dia ni dinisbahkan kepada Ad-Darain, Hani daripada Lakham. Jadi kunyah beliau ialah Abu Ruqayyah, yang diambil daripada anak perempuannya. Jadi dipanggil Abu Ruqayyah. Okey. Jadi maknanya agama asal beliau adalah Masihi. Kemudian beliau telah memeluk Islam pada tahun ke-9 Hijrah dan menetap di kota Madinah, dan kemudiannya beliau berpindah ke Syam selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maknanya pada masa pemerintahan Khulafa Rashidin yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu menantu kepada Rasulullah SAW, sebab beliau berkahwin dengan dua puteri baginda yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Itu sebabnya beliau dipanggil sebagai Zunnurain, bermaksud pemilik dua cahaya. Okey, itu seberingkaslah. Jadi maknanya beliau terkenal dengan kekuatan tahajud dan menghidupkan malam, dan bertahajud sehingga ke pagi. Setelah beliau membaca firman Allah, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati am naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang telah mereka hukumkan itu. Jadi selain daripada itu, beliau merupakan orang yang pertama menyalakan pelita di dalam masjid dan perintis kepada penceritaan zaman Sayyidina Umar dengan izinnya.
Pernah juga Nabi kita bersabda berkenaan dengan kisah Al-Jassasah dan Ad-Dajjal di atas mimbar. Jadi maknanya Nabi telah menyebut hadis tersebut secara langsung. Abu Tamim pada masa itu dia terdampar di satu pulau. Jadi dia ternampak ada satu makhluk. Makhluk tu dia berbulu lebat. Tidak tahu di manakah kubul dan duburnya. Al-Jassasah ni. Kemudian apa juga satu makhluk yang sedang diikat. Kemudian makhluk tu tanyalah, sekarang ni zaman siapa? Jadi Abu Tamim menjawab, sekarang ini zaman Nabi Muhammad SAW. Di manakah beliau sekarang berada? Jadi Abu Tamim sebut, sekarang baginda berada di Madinatul Munawwarah. Jadi dia menyebut juga nama-nama tempat seperti Sungai Tabari, Danau Tabari di Jordan. Jadi ada satu, bukan sungai, maknanya dikira macam tasik. Tasik Tabari masih ada lagi di Jordan. Di antara tempat tu nama dia Qais, subur. Jadi tempat tu masih lagi ada air. Jika kering, tu antara petanda-petanda yang mana beliau akan keluarlah Dajjal. Sama juga misal kata ada tanaman di Zubisan, ada satu tempat, kalau dia tak berbuah, maknanya dia akan keluar. Baik, jadi kita tengok kepada keistimewaan hadis. Maknanya hadis ini dikategorikan sebagai jawami'ul kalim. Maksud dia ungkapan yang ringkas dan mengandungi makna yang padat. Jadi ianya terdiri daripada kalimah yang ringkas tetapi mempunyai berbagai makna dan faedah yang agung, sehingga kita dapati keseluruhan hadis Rasulullah SAW dan hukum syariah, sama ada usul utama maupun furu' cabang, termasuk di dalam hadis ini. Jadi dekat sini kita ambil kepada petunjuk hadis dan kepada dia punya faedah hadis ini. Yang pertama, Ibnu Daqiq Al-Aid telah berkata, ayat kalimah agama adalah nasihat. Ianya bermaksud sebagai tiang dan asas dalam agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud haji adalah Arafah. Bermaksud wukuf di Arafah adalah asas terpenting dalam ibadah haji. Yang kedua, agama itu adalah nasihat. Ianya bererti bahawa agama itu terletak pada nasihat. Ini kerana nasihat mengandungi taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, beriman serta beramal dengan kitabnya dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, dalam bahasa Arab, nasihat diambil daripada dua perkataan seperti mereka berkata nasahar rajulu saubahu, seorang lelaki itu menjahit kainnya ataupun bajunya. Maknanya kat sini orang yang berkehendak untuk memperbaiki kainnya ataupun bajunya dengan menjahit di tempat yang koyak. Yang kedua, mereka berkata nasahtul asal. Nasahtul asal bermaksud aku menapis madu ataupun manisan. Asal ni madu. Madu ni rasanya manis. Jadi mereka menggunakan kata-kata yang halus serta ikhlas, bersih daripada maksud yang tidak baik. Nasihat ada istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Nasir Al-Marwazi rahimahullah, yang bermaksud beri hati
terhadap orang yang dinasihati, sama ada ianya fardu ataupun sunat. Yang keempat, maksud sebenar nasihat kepada Allah ialah mengikut perintah Allah, manakala nasihat kepada kitabnya ialah membaca, memahami, tadabbur, seterusnya mengamalkannya sama ada perintah suruhan ataupun larangan. Al-Khattabi telah berkata, nasihat kerana Allah bermakna beriman dengannya dan menafikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni yang paling bahaya kan. Jadi maknanya dosa-dosa lain tu insya-Allah diampuni, melainkan syirik kepada Allah ataupun mempersekutukan Allah. Ada Tuhan lain pula kan. Baik, yang kelima, nasihat bagi Rasulnya iaitu beriman kepadanya dan beriman bahawa beliau adalah Rasul yang Allah utus kepada segenap makhluk, mencintainya dan meneladaninya, mempercayai berita yang disampaikan oleh baginda, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya dan membela agamanya. Ini berkenaan dengan nasihat kepada Rasulnya, bermaksud beriman kepada Rasul dan Allah yang mengutuskan baginda Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Itu kita kena percaya. Kemudian mempercayai berita yang telah disampaikan oleh baginda. Kan? Kalau berita-berita yang disampaikan oleh baginda ni banyak. Isra Mi'raj kan, satu peristiwa mukjizat Nabi SAW kan, di mana baginda naik pergi ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan. Kemudian baginda naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diperintahkan kepada kita kan sembahyang 50 kali sehari semalam. Jadi kemudian Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa pula minta dikurangkan. Maknanya Nabi kita minta pengurangan tu 5 kali kan. 5 kali sebanyak 9 kali. Maknanya bertemu dengan Allah minta pengurangan. Dan akhirnya cukup untuk kita 5 kali sehari semalam solat fardu 5 waktu sehari semalam. Jadi itu kalau nak ikutkan memanglah, sebab bila baginda turun ke bumi dah sampai, memang baginda menceritakan kepada orang kan, kepada Abu Jahal, pemuka kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Kemudian mereka tahu, ada seorang kafir Quraisy tanya bila Nabi lalu di Masjid Al-Aqsa, suruh kira berapa pintu tingkap yang ada. Dia tanya Nabi kita, suruh Nabi kita jawab berapa tingkap yang ada di Masjid Al-Aqsa. Kalau diikutkan dari segi logik, memang kita tak dapat jawab kan. Pada masa tu kafilah tu lalu di Masjid Al-Aqsa. Itu sebabnya bila Nabi jawab kan, keseluruhan tingkap tu Nabi kata Allah tunjukkan secara berdepan. Nabi nampak berapa yang ada dan Nabi sebut berapa jumlahnya. Kemudian orang tu kata apa, benar apa yang disebut oleh Muhammad. Dan banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang pelik, tapi Nabi menjawab dengan penuh yakin. Akan tetapi hidayah itu bukan milik kita, hidayah itu adalah milik Allah kan. Jadi maknanya contoh macam Abu Jahal kan, sehinggalah beliau mati dalam keadaan kufur. Sama juga macam Umayyah bin Khalaf
Kan dia tahu, sebenarnya tahu, percaya apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Cuma mereka ni memburukkan, ataupun saya kata mereka telah membuat satu perkara yang mana untuk melumpuhkan dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kita tengok kan, banyak lagi lah perkara-perkara yang mana perkara yang gaib, yang kita tak nampak, tapi Nabi kita nampak, Nabi kita cerita, sedangkan Nabi kita dah tak ada kan. Contohnya macam bila dalam peperangan Ahzab, Nabi kita mula tu sahabat dia ketuk batu tu, memang tak mampu nak pecahkan batu tersebut. Kemudian bila Nabi ketuk batu tu dia pecah dan mengeluarkan cahaya. Jadi pada masa itu Nabi kita nampak Islam telah meluaskan dia punya dakwah dia sampailah ke Syam, berjaya mengalahkan bisa kata kerajaan Rom dan Parsi. Pada masa itu dua kerajaan yang terkuat, kerajaan Rom dan Parsi. Dua-dua ni memang hebat. Tapi kalau kita tengok dari segi peperangan yang berlaku pada zaman Nabi kita, jumlah sikit kan, jumlahnya sikit, tapi Islam berjaya menang walaupun jumlahnya sedikit. Kelengkapan tak cukup, baju besi kan, baju besi pun tak cukup, nasib-nasib lah ada-ada. Tapi memang tujuan mereka ialah untuk mempertahankan agama Islam dan mendapatkan mati syahid. Itu sebabnya, tu tujuan. Itu sebabnya orang kafir dia tidak berani untuk melawan orang Islam pada masa itu. Memang jumlah sikit, tentera Rom tak ada sikit-sikit jumlah, semua main ratusan ribu, 100,000, 200,000, dengan tentera bergajah dan sebagainya. Tapi orang Islam tetap lawan, cuba mencari idea macam mana untuk menewaskan tentera Rom dan Parsi serta merobohkan empayar mereka. Baik. Jadi mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti mengasihi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu. Ini dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda, menuntut ke atas kaum muslimin supaya mengkaji sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab serta berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriltizam mengikuti sunnahnya sama ada dalam bentuk perbuatan maupun perkataan, mengambil iktibar dan pengajaran daripada seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang terbaik, dan menyampaikan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi begitu juga menolak segala tuhmahan dan cercaan batil yang dilemparkan oleh para musuh yang berkepentingan serta dakwaan mereka yang salah dan melampaui batas ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Nabi kita mengikut apa yang disampaikan oleh Allah. Sama juga macam bila menerima ayat Al-Quran kan, ayat yang pertama diturunkan iaitu dalam Suratul Alaq kan, ayat 1 sampai 5, Iqra kan, Iqra maksud dia bacalah. Itu sebabnya Iqra tu disebut dua kali.
Sebab kita ni baca sekali, mungkin sekadar untuk baca. Baca untuk kali kedua, mungkin untuk sekadar pengukuhan. Nak kita ingat, kadang-kadang kita ni bukannya ingat semua, jadi kita digalakkan membaca. Sama juga pada zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ada jurutulis baginda. Contohnya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dia memang jurutulis wahyu Rasulullah SAW. Dulu asalnya Zaid bin Sabit nak pergi perang, tapi Nabi tak izinkan atas alasan terlalu muda. Tu dia. Jadi mak kepada Zaid, dia tahu kebolehan anak dia. Anak dia ni mempunyai kekuatan hafalan, kemudian dia boleh menulis dan membaca dengan baik. Jadi maknanya Nabi kita suruh tak dia ambil bahasa, contohnya bahasa Suryani ataupun Ibrani, dua bahasa lama, Yahudi lama. Jadi maknanya dia pun dapat menghafal dengan baik, dapat menulis dengan baik. Maknanya kita menguasai bahasa yang bukan bahasa kita tu bukan satu perkara yang mudah. Tapi Allah permudahkan segala urusan Zaid. Zaid bin Sabit, bukan Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Sabit, bila dia tahu juga ayat-ayat Al-Quran, mana dia punya berhenti, wakaf dia, semua dia tahu. Sebab asalnya bahasa Arab, tulisan dia tidak macam Al-Quran zaman sekarang. Al-Quran sekarang ni dia dah macam-macam. Dia dah ada tanda wakaf banyak, ada tanda mim, ada tanda titik 3, 2 tempat, ada lambang macam masjid sujud, apa lagi, ada wakaf wakaf tam, wakaf mutlak dan sebagainya. Ada mim, tanda mim, ain, banyak dalam tu kan. Lepas tu dia, kalau yang Quran baru tu berwarna-warni, kalau hukum ni kan. Tapi yalah, dia suruh kita baca kan. Kita kalau boleh kita baca Al-Quran walaupun satu muka, walaupun sikit. Kalau dapat satu muka, lagi bagus. Macam ada satu kisah, ada seorang ulama, dia baca setiap hari 3 juzuk Al-Quran setiap hari. Maknanya 10 hari dia khatam Al-Quran. Jadi dia ni memang hari dia, setiap hari dia usahakan juga untuk khatam, untuk habiskan 3 juzuk sehari. Tak kira macam mana pun. Satu hari itu dia sakit, kemudian dia pergi berjumpa dengan doktor beritahu dia ni sakit. Kemudian dia kata pada tarikh sekian hari bulan dia akan menghadapi pembedahan. Jadi pada masa tu pembedahan tu pula lama. Jadi dia tidak dapat membaca Al-Quran pada hari tersebut. Jadi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ketika berlakunya ketika pembedahan itu sedang berjalan, tiba-tiba doktor tu terdengar, pakar-pakar bedah ni dia terdengar suara orang mengaji Al-Quran, sedangkan pesakit itu sedang dibius. Dia dengar suara orang membaca Al-Quran. Terkejut. Tu dia orang yang sentiasa membasahi lidah dia dengan membaca Al-Quran. Sama juga macam sahabat Nabi. Ada sahabat tu dia asal dia tidak mahu memeluk agama Islam, macam Usaid bin Hudayr, dia tak nak. Tapi dia nampak ada sepupu dia Sa'ad bin Mu'az, kemudian nampak pula As'ad bin Zararah, ada seorang pembesar ataupun ketua kabilah. Dia orang dulu-dulu ni bila ketua dia masuk Islam, insya-Allah semua pengikut dia akan masuk Islam. Jadi pada masa itu memang Islam
di Madinah pada mula-mulanya sebelum Nabi kita berhijrah, baginda telah menghantar seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni dia keluarga bangsawan, keturunan bangsawan, kaya. Tapi bila dia memeluk agama Islam, dia berubah 100%. Dulu pakaian dia cantik, kemudian dia pakai biasa-biasa. Bila Nabi suruh dia pergi ke Madinah, memang dia suka. Apa Nabi suruh, dia buat. Dia pergilah ke Madinah. Dia tujuannya, dia sebab nak tarik satu-satu kaum itu, kena tarik ketua dia. Jadi dia dah berjaya menarik As'ad bin Zararah memeluk agama Islam. Jadi masa tu nampak pula As'ad ni, dia ternampak, Usaid ni ternampak As'ad marah dia. Dia kata, oh ni orang luar ni. Sa'ad bin Mu'az beritahu ada orang luar datang untuk memecah belahkan kita punya persatuan, perikatan, dan dia membawa agama baru. Jadi memang As'ad ni dia bawa, As'ad dia tak ada masalah. Mus'ab ni pula pun tak ada masalah, sebab dia dah ada cara untuk menarik, dia orang pendakwah, menarik seseorang itu memeluk agama Islam. Usaid ni pula dia bawa tombak. Dia ni antara orang yang mahir melempar tombak dan memanah. Jadi Usaid ni bertemu dengan Mus'ab. Mus'ab ni pula dia pandai, dia bermujamalah, pandai memujuk. Apa kata, kalau tuan dengar apa yang aku sampaikan, jika tuan tidak suka, aku boleh keluar daripada tempat ni. Jadi Usaid kata silakan. Kemudian Mus'ab pula dia telah membaca suratul Fatihah. Dia baca, kemudian Usaid ni bila dengar ayat Al-Quran ni, dia memang terkejut. Dia rasa kagum. Dia kata, begitu indahnya ayat yang kau baca ni. Boleh tak kau ajar aku? Jadi Mus'ab dia kata, tuan pergi mandi, bersihkan badan. Semuanya diajar oleh Mus'ab. Kemudian Mus'ab pun mengajar dia Al-Quran. Jadi dia ni, Usaid ni, asalnya dia kafir, akhirnya dia telah memeluk agama Islam. Jadi apa yang disabab apabila Nabi kita sampai ke Madinah, dan Nabi kita mendidik para sahabatnya, yang kebanyakannya daripada golongan Ansar, maknanya daripada Madinah lah. Jadi Nabi ajar kepada Usaid. Usaid ni mengaji. Nabi kita pun puji cara bacaan Usaid ni. Usaid ni baca bagus, sehingga kan malaikat boleh turun. Malaikat boleh turun. Pada satu malam tu Usaid bersama dengan anak dia, dia letak kuda perang dia ke depan sikit. Anak dia tidur, anak lelaki dia Yahya tidur malam tu. Jadi dia membacakan surah. Dia bila baca ayat Quran, tiba-tiba kuda tu dia bergerak agresif. Kuda tu bergerak agresif. Jadi dia takut anak dia kena pijak dengan kuda, dia berhentikan bacaan. Kemudian bahasanya balik Sayyidina Usaid dia baca Al-Quran. Bila baca, kuda dia pun bergerak, meronta-ronta. Jadi dia takut anak dia kena pijak dengan kuda, dia berhentikan bacaan. Dan akhirnya dia pun balik tidur, dan keesokan harinya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi pada masa itu Rasulullah kata apa? Sekiranya engkau meneruskan bacaan kau sehinggalah ke waktu pagi, sudah pasti satu penduduk Madinah akan melihat apa yang terjadi pada pagi tersebut. Maknanya malaikat tu turun, seperti lampu turun, ketika dia membaca surah Al-Quran, membaca Al-Quran.
Itu berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi lah. Baik. Kemudian nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah menasihati mereka, iaitu menjelaskan kebenaran kepada mereka, tidak meresahkan dan menakutkan mereka, membantu dan menolong pemerintah dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib untuk dibantu, bersedia menjadi para pejuang untuk mempertahankan tanah air daripada musuh luar, menegur pemerintah dengan cara lembut dan berhikmah. Ni zaman Nabi kita pun ada, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin pun ada, zaman kerajaan Umayyah pun ada juga, kemudian zaman kerajaan Abbasiyah pun ada juga. Jadi setiap zaman tu dia ada pemerintah. Contohnya macam Nabi kita bila menjadi pemerintah di Madinatul Munawwarah, apa Nabi kita buat? Kan Nabi kita buat yang pertama, Nabi kita mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, orang yang berhijrah ke Madinah, dan dipersaudarakan dengan orang Ansar, orang Madinah. Orang Ansar ni dia dua suku, iaitu Aus dan Khazraj. Kemudian ada lagi orang-orang Yahudi yang duduk di kota Madinah. Nabi tukar juga nama Yasrib. Nama Yasrib tu nama yang tidak elok, tukar kepada Madinatul Munawwarah. Yasrib bermaksud cercaan, cacian, tidak baik. Jadi Nabi kita tukar nama Yasrib kepada Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Kan, maknanya maksud ataupun makna yang cantik. Jadi Nabi kita pula persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, menjadi satu persaudaraan yang memang terbaik, tidak dapat ditandingi mana-mana pun. Jadi tengok, kalau kita tengok kepada pemerintah zaman Khulafa Ar-Rasyidin, tengok Sayyidina Abu Bakar merintah macam mana. Kan, Sayyidina Abu Bakar bila dia memerintah tak lama, dia meneruskan apa yang baginda buat. Contohnya macam semasa baginda Gering, sebelum Gering tu Nabi kita telah melancarkan satu tentera. Tentera tu tentera Usamah ni anak kepada Sayyidina Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid. Jadi Zaid bin Harisah adalah anak angkat kesayangan Nabi. Kemudian dia ada seorang anak bernama Usamah bin Zaid. Sebab Sayyidina Zaid bin Harisah berkahwin dengan Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Dapatlah seorang anak lelaki bernama Usamah. Baik. Jadi azan.
صلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والعزة عنه إنك لا ترحم في الوالي وله. Baik, berkenaan dengan cadangan apa nama yang dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar bila Nabi kita sakit. Sebelum itu Nabi kita telah membina satu tentera, iaitu tentera Usamah. Kemudian bila Nabi kita sakit dan wafat, jadi apa yang telah dirancang oleh Nabi kita tertangguh. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, antara perkara yang dilakukan oleh beliau Sayyidina Abu Bakar ialah dia buat balik tentera Usamah. Jadi memanglah kalau diikutkan Usamah ni dia muda, dia muda, tapi itu yang telah dibuat oleh Nabi kita. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia meneruskan apa yang Nabi kita tak sempat buat. Jadi ada sahabat-sahabat ni dia memberitahu kepada Sayyidina Umar supaya menangguhkan tentera ataupun ketumbukan tentera Usamah. Jadi bila Sayyidina Umar ni mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar marah. Sayyidina Abu Bakar tarik janggut Sayyidina Umar. Dia kata dia tarik janggut Sayyidina Umar. Dia kata apa, macam manalah ibumu melahirkanmu, wahai Ibnul Khattab. Macam tu disebut oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi maknanya apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar tu memang terkejut Sayyidina Umar. Maknanya Sayyidina Abu Bakar marah. Benda ni telah dibuat oleh Nabi kita. Kemudian Nabi kita sakit dan wafat. Jadi aku meneruskan apa yang Nabi kita telah buat sebelum ni dan aku teruskan. Jadi selepas itu Sayyidina Umar jumpalah dengan sahabat-sahabat yang mengisyorkan cadangan supaya menangguhkan tentera Usamah. Sayyidina Umar kata apa? Memang aku kena marah. Kena marah oleh Sayyidina Abu Bakar. Korang kamu suruh aku mencadangkan supaya tentera Usamah itu ditangguhkan. Rupanya dia kena marah. Kena marah. Sama juga macam apa yang Nabi kita buat sebelum Nabi kita wafat. Maknanya ada satu tempat tu Nabi kita beri makan kepada seorang tua yang buta. Orang yang buta ni dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia ni setiap hari disuap oleh Nabi kita. Dia tak nampak. Nabi kita ni pula bila dia baginda sampai kepada orang tua ni yang buta ni, bila ambil makanan, kemudian Nabi hancurkan makanan tu jadi lembut, dikepal-kepal jadi lembut, kemudian dimasukkan ke dalam mulut orang buta ni, pakcik buta ni. Pakcik tu pula dia tak tahu yang menyuap tu adalah Nabi kita sebab dia tak nampak. Dia asyik kata Muhammad ni tak bagus, Muhammad tu itu, Muhammad tu ini, macam-macam mulut dia. Jadi Nabi ni dia lah, sebab itulah antara uslub dakwah. Dia suap juga makanan. Kalau ikut arti geram tu memang tonyoh je kan, dogi orang tua ni. Tapi ni dia Nabi kita kan
Disuap elok-elok, sampailah lelaki tua yang buta tu kenyang. Kemudian Nabi kita pun balik, sehinggalah Nabi kita wafat. Kemudian bila Sayyidina Abu Bakar bila dilantik menjadi khalifah Rasulullah, dia tanya kepada anak dia yang bernama Aisyah, kan, wahai Aisyah, apakah yang selalu dilakukan oleh kekasihku? Sayangnya Sayyidina Abu Bakar ni dengan Rasulullah SAW. Jadi Aisyah pun menjawab, dekat satu kampung tu Rasulullah selalu bagi makan kepada orang tua tu, dia buta. Jadi Sayyidina Abu Bakar bawa lah makanan, pergi jumpa orang tua yang buta tu. Kemudian dia suapkan makanan tersebut kepada orang tua buta ni. Orang tua yang buta ni kata apa? Kasar sungguh suapan yang kau berikan kepada aku hari ini, tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Orang tua tu tak tahu yang Nabi kita dah wafat. Jadi maknanya disuapkan lagi. Yang si buta ni dia cakap lagi. Dia cakap tidak biasa seperti kebiasaan. Orang yang menyuap aku tu lembut, kali ini memang kasar, keras. Sayyidina Abu Bakar dia menangis sebab Rasulullah baru saja wafat. Jadi Sayyidina Abu Bakar mencakap, orang yang telah menyuapmu telah wafat, telah kembali ke rahmatullah. Jadi orang tu tanya, siapakah yang menyuapkan aku tu? Jadi Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, yang menyuapkanmu setiap hari ialah Rasulullah SAW. Terkejut orang tua si buta tu. Tak sangka bahawa orang yang dia selalu mencaci maki itu rupanya telah dia yang menyuapkan makanan tersebut kepada dia. Dan akhirnya dia telah memeluk agama Islam. Itu antara uslub dakwah lah. Kadang-kadang ni banyak uslub dakwah ni kan. Sama ada kita nak disampaikan dengan cara yang baik, ada tu disampaikan dengan cara yang keras. Ada tu dia suka keras, ada yang lebih suka dia yang lembut-lembut, kan. Ada tu yang keras dia layan, dia tak kira. Maknanya bila contoh kan, kalau yang saya kata Sayyidina Umar bila dia telah memeluk agama Islam, bila dia berhijrah ke Madinah, tengok kan apa dia cabar kepada orang kafir Quraisy. Kalau nak anak engkau menjadi yatim, isterimu menjadi janda, sekatlah aku. Seorang pun tak berani. Seorang pun tak berani. Sama juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dia berhijrah ke Madinah dengan secara terang-terangan. Dia pergi dan tidak ada siapa pun yang berani menghalang mereka berdua. Cumanya tu ya, Nabi kita bila berhijrah sebab tu mendapat kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada disebutnya ni ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya bukan satu perkara yang orang kata apa, Nabi kita berhijrah tu bukan suka-suka. Maknanya mendapat kebenaran daripada Allah, barulah Nabi kita berhijrah. Suruh pula Sayyidina Ali pula tidur di tempat baginda SAW. Maknanya menggadaikan nyawa kerana Allah dan Rasulnya. Tidur. Dikepung pula oleh orang-orang yang kuat-kuat, pemuda-pemuda yang diupah oleh pembesar kafir Quraisy, bukan calang-calang orang. Tiba-tiba tak perasan kan Nabi dah keluar. Mereka tiba-tiba terlelap kan. Bila dibuka masuk ke rumah Nabi kita, rupanya Nabi kita dah keluar. Bila dia tengok di atas katil, rupanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sanggup menggadaikan nyawa untuk keselamatan Nabi kita juga. Dia menggadaikan nyawa untuk Allah dan Rasulnya juga. Dan akhirnya tengok memang Abu Jahal marah.
Abu Jahal, Abu Sufyan, apa lagi, pemuka-pemuka kafir Quraisy. Apa yang mereka rancang untuk menangkap dan membunuh Nabi tidak berjaya. Baik, maknanya setakat di sini saja kuliah kita pada malam ini. Sekiranya tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya memohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.